Okey, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pelajar. Kita mula PTPR hari ini dengan menonton satu video. Doraemon, saya ada masalah besar. Macam mana nak buat? Apa dengan awak ni? Awak kena budi dengan Jaya lagi ke? Bukan macam tu nak. Habis tu apa? Pasal ujian lah. Besok ada ujian di sekolah saya, Doraemon. Ujian? Apa yang masalahnya? Awak belajar sajalah dari sekarang. Belajar mana sempat lagi pun saya tak pernah faham apa yang saya belajar. Nobita, jangan risau. Marilah kita menaiki besi masa pergi ke Tamadun Yunani. Jom kita pergi. Sekarang kita akan menggemparang ke Athens. Sekarang kita sampai Athens Yunani. Pentadbiran dan pemerintahan di Athens mula dengan monarki. Raja dibantu oleh konsul. Kemudian, sistem monarki semakin merosot. Kuasa pemerintahan diambil alih oleh konsul dan mewujudkan sistem pemerintahan oligarki di Athens. Namun, pada masa tersebut, muncul pula golongan bangsawan. Kemunculan golongan bangsawan telah memindahkan sistem pemerintahan oligarki kepada sistem pemerintahan aristokrasi. Selepas itu, munculnya sistem pemerintahan tirani. Sistem ini dipegang oleh diktator yang terdiri daripada golongan kaya atau sutera. Golongan ini sering meminta rakyat. Keadaan ini mengatakan rakyat merampas kuasa dan disinilah kemudahan sistem demokrasi. Sistem demokrasi adalah pemerintahan di bawah pimpinan wakil yang dipilih oleh rakyat. Daripada video tadi, tamadun manakah yang dilawati oleh Doraemon dan Nobita? Yunani. Ya, tamadun Yunani. Yunani. Ya, tamadun Yunani. Daripada video tadi, kita juga boleh tahu tamadun Yunani mengamalkan pelbagai jenis sistem pemerintahan dan pentadbiran. Soalan cikgu ialah berikan dua jenis sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diamalkan oleh tamadun Yunani. Monarki dan tirani. Monarki tak oligarki tak atau apa lagi? Tirani, demokrasi, betul. Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diamalkan oleh tamadun Yunani pada permulaannya adalah sistem pemerintahan monarki diikuti oleh sistem pemerintahan oligarki, sistem pemerintahan aristokrasi, sistem pemerintahan tirani dan akhirnya mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi. Semua ini kita akan belajar hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar part 6.2 iaitu peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Objektif pembelajaran hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti 5 sistem pemerintahan dan pentadbiran yang diamalkan dalam tamadun Yunani. Kedua, menghuraikan keanggotaan Dewan Perhimpunan. Ketiga ialah menghuraikan fungsi Dewan Perhimpunan. Kita lihat sistem pemerintahan dan pentadbiran terlebih dahulu. Sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani berubah dari semasa ke semasa.
Sebagai contohnya, pada peringkat awal, tamadun Yunani di negara kota Athens, mereka mengamalkan sistem pemerintahan monarki. Apa maksud sistem pemerintahan monarki? Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan beraja, di mana pemerintahannya diketuai oleh raja dan pelantikan berdasarkan keturunan. Ini bermaksud anak raja akan mewarisi tata selepas raja mangkat atau meninggal dunia. Dalam sistem monarki, raja akan dibantu oleh kongsu. Siapa itu kongsu? Kongsu ialah golongan bijak dan pandai. Sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani kedua ialah sistem pemerintahan oligarki. Apa maksud sistem pemerintahan oligarki? Cikgu minta Jorena membaca masuk sistem pemerintahan oligarki. Jorena boleh buka mic? Tolong cikgu baca masuk sistem pemerintahan oligarki. Muhammadin? Saya ke cikgu. Okey, kamu baca masuk sistem pemerintahan oligarki. Pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Okey, terima kasih Muhammadin. Sistem pemerintahan oligarki ialah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Ini bermaksud hanya sebahagian kecil golongan yang berkuasa menerajui pemerintahan. Seterusnya, sistem pemerintahan oligarki ini digantikan oleh sistem pemerintahan aristokrasi. Apa maksud sistem pemerintahan aristokrasi? Siapa nak baca masuk sistem pemerintahan aristokrasi? Saya. Okey, Givani kamu. Dikuasai oleh Okey, Yuni kamu baca masuk. pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Terima kasih Yuni, iaitu sistem pemerintahan aristokrasi bermaksud sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan bermaksud golongan yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan mempunyai harta yang banyak. Sistem aristokrasi ini digantikan oleh sistem pemerintahan tirani. Apa maksud sistem pemerintahan tirani? Sistem pemerintahan tirani bermaksud pemerintahan yang berkuasa oleh golongan yang zalim. Apa maksud golongan yang zalim? Iaitu golongan yang jahat. Biasanya terdiri daripada golongan tentera dan mereka menindas rakyat, menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan ketakutan, kesusahan ataupun kesukaran. Jadi, Cikgu, cikgu, menindas tu macam menyeksa ke cikgu? dan hal ini akan menyebabkan masyarakat tamadun Yunani berasa sistem pemerintahan tirani tidak sesuai dan akan baru muncullah sistem pemerintahan demokrasi. Apa maksud sistem pemerintahan demokrasi? Sistem pemerintahan demokrasi bermaksud pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Iaitu rakyat yang menentukan pemimpin yang mereka mahu. Okey, jadi kita boleh lihat sistem pemerintahan demokrasi yang diperkenalkan oleh tamadun Yunani ini telah diwarisi atau dikekalkan hari ini. Contohnya, negara Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di mana untuk memilih pemimpin, rakyat akan mengundi semasa pilihan raya. Contoh negara lain yang mengamalkan sistem demokrasi ialah Indonesia, Singapura, Amerika Syarikat dan sebagainya. Sebagai rumusan kecil, sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani bermula dari sistem pemerintahan monarki. Kalau sistem pemerintahan monarki adalah raja. Sistem peraja berdasarkan keturunan dan digantikan oleh sistem pemerintahan oligarki, iaitu pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa, dan sistem oligarki ini
digantikan oleh sistem pemerintahan aristokrasi, iaitu pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan diikuti oleh sistem pemerintahan tirani, pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim. Dan barulah muncul sistem pemerintahan demokrasi. Okey, kita boleh hafal 5 sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani dengan menggunakan akronim. Sistem pemerintahan dalam tamadun Yunani, D stand for demokrasi, S stand for aristokrasi, T stand for tyranny, O stand for oligarchy, N stand for monarchy. Atau M akronim untuk memudahkan kita menghafal sistem pemerintahan dalam tamadun Yunani. Okey, sekarang cikgu nak uji kefahaman kamu semua tentang corak pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani. Okey, soalan pertama, pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa, apakah jenis sistem pemerintahan ini? Oligarki. Oligarki. Betul, jawapan ialah Oligarki. sistem pemerintahan oligarki. Soalan kedua, sistem pemerintahan beraja yang berasaskan keturunan dan dibantu oleh kongsu. Apakah jenis sistem pemerintahan ini? Monarki. Ya. Monarki, cikgu. Jawapan ialah monarki. Soalan tiga ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Aristokrasi. Aristokrasi. Betul, jawapan kamu bagus. Soalan keempat, pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Tirani. 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 Dan Tirani. soalan terakhir iaitu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian, iaitu sistem pemerintahan demokrasi. Sekarang kita melihat perkembangan sistem demokrasi di Athens. Perubahan sistem di Athens berlaku disebabkan oleh untuk mematahkan dan melancarkan hak ehwal pentadbiran setia ada. Ketua adalah memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang berusaha memajukan aspek pemerintahan negara. Jadi perubahan corak pemerintahan berlaku kerana ingin membatahkan lagi sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan dan pentadbiran di tamadun Yunani berubah dari semasa ke semasa. Okey, kita lihat Athens telah melalui pelbagai sistem demokrasi sebelum wujudnya sistem demokrasi. Iaitu sebelum mewujudkan sistem demokrasi, Athens telah melalui sistem monarki, iaitu sistem pemerintahan beraja berasaskan keturunan, diikuti oleh sistem pemerintahan oligarki, iaitu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian oleh golongan berkuasa, diikuti oleh sistem pemerintahan aristokrasi, iaitu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan, dan sistem aristokrasi ini digantikan dengan sistem tirani. Sistem tirani adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan zalim, dan barulah muncullah sistem demokrasi. Siapakah yang memperkenalkan sistem demokrasi di tamadun Yunani? Ialah Solon. Solon memperkenalkan sistem demokrasi di Athens. Demokrasi diasaskan oleh Solon pada 594 sebelum Masehi. Diasaskan juga boleh dikenali sebagai dipermulakan atau diperkenalkan oleh Solon pada 594 sebelum Masehi. Dan apakah jenis sistem demokrasi yang diperkenalkan? Iaitu demokrasi langsung. Apa maksud demokrasi langsung? Iaitu setiap wakil negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan bertepatan bagi menentukan dasar dan peraturan di Athens, termasuklah soal politik, ekonomi dan sosial.
Kemuncak sistem demokrasi atau berlaku pada zaman pemerintahan Perikha kerana Perikha ini memberi kuasa kepada rakyat bagi mematahkan atau memperkuatkan sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi ini hapus atau menjadi lemah pada zaman pemerintahan Raja Philip. Sebagai rumusan kecil, demokrasi ini diperkenalkan oleh Solong. Ini gambar raja, gambar Solongan, dan sistem kemuncak sistem demokrasi adalah pada zaman pemerintahan Perikha, dan sistem demokrasi ini terhapus pada zaman penguasaan Raja Philip, iaitu 338 sebelum Masihi. Okey, kita lihat ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Ciri-ciri sistem demokrasi di Athens di mana pemerintahan diketuai oleh Dewan Perhimpunan. Ini adalah Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan merupakan pantai tertinggi, dan di bawah Dewan Perhimpunan ada 3 pantai lagi, iaitu Magistrat dan Juri. Magistrat dan Juri merupakan komponen daripada Dewan Perhimpunan. Cikgu ulang lagi, Dewan Perhimpunan merupakan badan tertinggi, dan di bawah Dewan Perhimpunan ada Magistrat dan Juri. Dan Magistrat dan Juri ada tugas-tugas tertentu dan kita akan belajar pada minggu depan. Okey, lengkapkan raja di bawah. Apakah komponen bagi Dewan Perhimpunan? Siapa tahu apakah komponen bagi Dewan Perhimpunan? Sila jawab. Majlis, magistrat, juri. Ya, jawapannya lah Magistrat dan Juri. Majlis adat. Magistrat dan satu lagi Magistrat, majlis dan juri. dan Juri. Betul? Jawapan kamu semua betul. Okey, sekarang kita lihat keanggotaan Dewan Perhimpunan. Bagaimanakah pelantikan keanggotaan Dewan Perhimpunan? Apakah syarat untuk menjadi anggota Dewan Perhimpunan? Dewan Perhimpunan dianggotai oleh wakil negara lelaki Athens. Anggota hanya terdiri daripada semua wakil negara lelaki Athens. Maksudnya, anggota Dewan Perhimpunan hanya terbuka kepada wakil negara lelaki Athens. Ini ialah satu syarat. Hanya wakil negara lelaki Athens saja menjadi anggota Dewan Perhimpunan. Kata kunci ialah lelaki. Dan setiap wakil negara memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi, jawatan hanya dipegang selama 6 bulan saja, 6 bulan hingga 1 tahun sahaja. Dan mereka akan mengadakan persidangan sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Cikgu ulang lagi, mereka hanya mengadakan persidangan sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Dan semua wakil negara, sama ada wanita atau lelaki, tidak ada orang dikecualikan. Semua wakil negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Inilah 4 isi keanggotaan Dewan Perhimpunan, iaitu lelaki, anggota terdiri daripada semua wakil negara lelaki Athens, dan mereka memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun, dan mereka bersidang sekurang-kurangnya 3 kali setahun, 3 kali sebulan, dan mereka juga satu isi lagi ialah semua wakil negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Okey, sekarang kita lihat fungsi Dewan Perhimpunan. Fungsi Dewan Perhimpunan boleh juga dikenali sebagai peranan Dewan Perhimpunan. Apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Fungsi Dewan Perhimpunan pertama adalah untuk melatih ahli majlis.
sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Fungsi Dewan Perhimpunan pertama adalah melatih ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Kedua ialah mengubah undang-undang. Apa maksud mengubah undang-undang? Iaitu membuat undang-undang. Kenapa membuat undang-undang? Bagi memastikan keadilan dilaksanakan dengan seadil-adilnya di Athens. Fungsi Dewan Perhimpunan ketiga adalah membuat deklarasi peperangan, deklarasi bermasuk pengumuman atau announcement peperangan. Jika rakyat Athens berasa tidak selamat, mereka boleh melancangkan peperangan untuk mempertahankan kedaulatan Athens. Keempat ialah perjanjian dengan negara lain bagi melicikan hubungan antara bangsa ketua-ketua belah pihak. Fungsi Dewan Perhimpunan kelima adalah membincangkan hal-hal kewangan dan percukaian, iaitu ahli Dewan Perhimpunan mempunyai bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal kewangan atau dan percukaian bagi mengukuhkan ekonomi negara Athens. Dan iaitu fungsi Dewan Perhimpunan keenam iaitu menerima duta. Apa maksud duta? Ataupun dikenali sebagai utusan atau pengawal diplomatik dari negara asing bagi mengukuhkan hubungan ketua-ketua belah pihak. Jadi ada 6 fungsi Dewan Perhimpunan. Sila Muhammadin, sila nyatakan 3 fungsi Dewan Perhimpunan. 1. Melantik ahli majlis. 2. Menggumal undang-undang. 3. Buat deklarasi peperangan. Okey, terima kasih. Dan Unik boleh nyatakan 3 lagi fungsi Dewan Perhimpunan yang belum dinyatakan oleh Muhammadin. Perjanjian dengan negara lain bagi merincikan hubungan antara kedua-dua belah pihak, membincangkan hal kewangan dan percukaian, menerima duta dari negara asing. Terima kasih, Unik. Okey. Sekarang cikgu nak menguji kefahaman anda tentang fungsi Dewan Perhimpunan. Apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Melatih ahli majlis. Ya, melatih ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Membincangkan hal-hal kewangan dan percukaian. Betul? Membincangkan hal-hal kewangan dan percukaian untuk mengukuhkan ekonomi negara Athens. Satu lagi ada apa? Mengadakan perjanjian dengan negara lain. Betul, jawapan ialah mengadakan perjanjian dengan negara lain. Dan melaksanakan tasa-tasa yang telah diputuskan oleh majlis dan mengurangkan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya merupakan fungsi magistrat. Fungsi magistrat yang kita akan belajar pada minggu depan. Okey, sekarang cikgu tayangkan satu video. Satu lagu tentang apa yang kita belajar hari ini. Yunani negara kota, Athens, Sparta, dan Korin, corak memerintahkan diri selalu peperangan. Pemerintah Athens, sistem beraja monarki, konsul bantu raja, akhirnya menjadi oligarki konsul.
aristocrat, rakyat dan super aristokrasi. Munculnya diktator yang zalim, golongan kaya dan tentera. Akhirnya muncullah sistem demokrasi. Demokrasi theater. Semula lelaki berpeluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan 6 bulan setahun. Sepakat pertahanan, lelaki dilatih dari awal menjadi askara patriotik. Lagu ini telah menunjukkan sistem pemerintahan tanpa taphiran yang diamalkan oleh tamadun Yunani. Sekarang cikgu bagi kamu semua 5 minit untuk membuat ulang kaji apa yang kita belajar hari ini. Nanti ada aktiviti membuat crossword puzzle dan menjawab kuis. Cikgu bagi kamu semua 5 minit untuk membuat ulang kaji. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Nanti pukul 9 kita akan menjalankan aktiviti membuat crossword puzzle dan menjawab kuis. Kamu semua boleh baca buku teks muka surat 120 hingga 123. Buku teks muka surat 120 hingga 123. Okey, sorry. Nanti pukul 8.35 kita akan mula aktiviti membuat crossword puzzle dan kuis. Lapan 35. Sekarang
Sila buat ulang kaji muka surat 120 hingga 123. Kalau ada apa-apa masalah boleh kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Nanti kita mulai 8.35. Tinggal 4 minit lagi. Kamu semua boleh baca slide PowerPoint cikgu. Cikgu sudah hantar dalam WhatsApp group. Tinggal 3 minit lagi. Tinggal 2 minit lagi. Sila buat ulang kaji yang muka surat 120 hingga 123. Untuk menyimpan kembali apa yang kita pelajari hari ini. 30 minit lagi ke cikgu? 2 minit lagi. Tinggal 2 minit lagi. Tinggal 1 minit.
Murid-murid sudah bersedia menjawab soalan cikgu? Sudah bersedia tak? Sudah. Okey. Soalan Sudah. pertama iaitu Dewan Perhimpunan terdiri daripada 3 komponen iaitu majlis, magistrate dan terdiri daripada 3 komponen iaitu majlis, magistrate Juri. dan juri. Ya. Tutup mic boleh tak? Dewan Perhimpunan terdiri daripada semua wakil negara. Dewan Lelaki. 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 Betul, jawapannya ialah lelaki. Apakah merupakan sistem pemerintahan yang berkuasa oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa? Apakah sistem pemerintahan oligarki? Betul, oligarki. Dewan Perhimpunan berkuasa mengeluarkan Deklarasi. confirm deklarasi. Betul. Confirm cikgu. Ya, deklarasi. Okey, Dewan Perhimpunan bersidang berapa kali sebulan? 3 kali. 3. Pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim. Apakah sistem pemerintahan ini? Tirani. Dewan Perhimpunan menerima? Duta. Betul, duta. Jawapannya lah duta. Apakah sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian? Demokrasi. Betul. Jawapan kamu semua betul. Dewan Perhimpunan menerima duta negara asing duta ataupun juga dikenali sebagai utusan negara asing untuk mengukuhkan hubungan kedua-dua belah negara. Dewan Perhimpunan berkuasa mengeluarkan deklarasi peperangan bagi mempertahankan kedaulatan ekstern. Tirani, sistem pemerintahan tirani merupakan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim. Golongan zalim ialah golongan yang jahat dan menindak rakyat. Dewan Perhimpunan terdiri daripada semua wakil negara lelaki yang merupakan satu syarat menjadi anggota Dewan Perhimpunan. Pemerintahan sistem demokrasi merupakan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Dan soalan 4 ialah sistem pemerintahan oligarki ialah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Dan soalan 6 ialah Dewan Perhimpunan bersidang berapa kali? 3. Ya, 3 kali sebulan. Betul? Dan Dewan Perhimpunan terdiri daripada 3 komponen. Boleh nyatakan 3 komponen tersebut? Siapa boleh nyatakan? Majlis, magistrate dan juri. Ya, ialah majlis, magistrate dan juri. Betul. Jawapan kamu betul. Bagus. Terima kasih Muhammadin dan Yuvani. Okey, sekarang cikgu nak hantar link kuis. Tunggu sekejap.
Oke, cikgu sudah hantar link quiz dalam WhatsApp group. Sekarang kamu boleh buka WhatsApp dan tekan link join quiz. Boleh buka WhatsApp dan tekan link yang cikgu hantar dan join quiz untuk menjawab quiz. Aisyah sudah join? Kejap cikgu, kejap. Okey. Cepat-cepat join, sekarang hanya 9 orang saja. Hanya 9 orang saja. Siapa belum join sekarang. Yang sudah join quiz, tunggu sekejap, tunggu kawan lain join quiz. Cepat-cepat join. Yang sudah join, tunggu sekejap kan. Tunggu kawan lain masuk quiz. Dah cikgu. Okey, tunggu sekejap, tunggu sekejap. Ya cikgu. Okey. Cepat-cepat join. Siapa belum join sekarang kan? Okey, dah masuk cikgu, dah masuk. Siapa belum join sekarang? Hanya 11 orang saja. Siapa belum join sekarang, cikgu sudah hantar link dalam WhatsApp. Terus buka WhatsApp dan tekan link. Cepat-cepat. Okey, kita mulai sekarang. Apakah bentuk pentadbiran yang terawal sekali diperkenalkan oleh Tamadun Yunani? Apakah bentuk pentadbiran yang terawal sekali diperkenalkan oleh Tamadun Yunani? Apakah jawapan? Okey, ada 8 orang betul, bagus. Soalan kedua, terdapat 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan politik dalam Tamadun Yunani. Apakah maksud tirani? Apakah maksud tirani? Ada 11 orang betul, bagus.
Soalan ketiga, terdapat 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan polis dalam tamadun Yunani. Apakah masuk monarki? Apakah masuk monarki? Wah, betul. Banyak orang betul. Antara berikut yang mana akan merupakan ciri-ciri Dewan Perhimpunan di Athens? Satu ialah dianggotai oleh kaum lelaki, dua terdiri daripada 10 orang tentera, tiga terdiri juri sebagai pemutus sesuatu kes, keempat bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Atau 8 orang betul? Antara berikut yang mana akan fungsi Dewan Perhimpunan? Apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Manakah satu merupakan fungsi Dewan Perhimpunan? Atas 10 orang betul? Bagus. Berikut merupakan komponen dalam Dewan Perhimpunan kecuali mana satu bukan komponen dalam Dewan Perhimpunan. Satu juri, dua majlis, tiga Dewan Perhimpunan, Dewan Negara, 4 ialah Dewan Rakyat. Mana satu bukan komponen dalam Dewan Perhimpunan? Bagus, ada 12 orang betul. Salah. Maklumat di atas merupakan fungsi badan pentadbiran di Athens. Apakah badan pentadbiran tersebut? Membuat perjanjian dengan negara lain, menerima duta asing, membuat deklarasi peperangan. Apakah ciri persamaan antara sistem demokrasi yang diamalkan oleh ketua-ketua kerajaan berikut? Demokrasi Athens, Malaysia. Apakah ciri-ciri persamaan antara sistem demokrasi yang diamalkan oleh ketua-ketua kerajaan berikut? Di Athens, Dewan Perhimpunan merupakan badan pentadbiran yang tertinggi. Apakah syarat yang mesti dipatuhi untuk menjadi anggota Dewan Perhimpunan? Apakah syarat yang mesti dipatuhi untuk menjadi anggota Dewan Perhimpunan? Soalan terakhir. Jadual di bawah menunjukkan sistem pemerintahan yang benar diamalkan dalam tamadun Yunani. Apakah S? S ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan.
betul. Aisyah tempat ketiga, ketua Yata Teni, pertama ialah Muhammadin. Tanya. Oke, sekarang kita bincang soalan. Cikgu, Apa? Kenapa? tak ada ajar ke cikgu? Ya. Soalan pertama, apakah bentuk pentadbiran yang terawal sekali diperkenalkan oleh tamadun Yunani? Demokrasi. Betul, demokrasi. Bukan demokrasi, salah. Monarki. Apakah bentuk pentadbiran terawal sekali diperkenalkan oleh tamadun Yunani? Monarki. Betul, jawapannya adalah Monarki. monarki. Soalan kedua, terdapat 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan politik tamadun Yunani. Apakah masuk tirani? Pemerintahannya di bawah kuasa golongan yang zalim. Betul? Tidak tak lek. Yaitu pemerintahan yang zalim dan menindak rakyat. Soalan ketiga, terdapat 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan politik tamadun Yunani. Apakah masuk monarki? Monarki adalah sistem beraja yang sistem keturunan. Sistem beraja. Ya. Sistem beraja berasaskan Sistem monarki keturunan. adalah sistem pemerintahan beraja berdasarkan keturunan. Iaitu raja pemerintahan diketuai oleh raja dan pelantikan adalah berdasarkan keturunan. Itu sistem beraja berdasarkan keturunan. Antara berikut manakah merupakan ciri-ciri Dewan Perhimpunan di Athens? 1 dan 4. 1 ialah dianggotai oleh kaum lelaki, 4 ialah bersihkan sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Atau 2 ciri laki, siapa boleh nyatakan 2 ciri laki ini? Atau 2 ciri laki, siapa boleh nyatakan 2 ciri ini? Sini ada 2 ciri sudah. 2 ciri laki, siapa boleh nyatakan yang tak ada tulis dalam sini? 2 ciri. Setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Bagus. Dan 1 lagi? Semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan, termasuk warga negara perempuan. Bagus. Terima kasih Muhammadin. Saya cikgu Giovanni. Giovanni. Antara berikut yang manakah fungsi Dewan Perhimpunan? Apakah fungsi Dewan Perhimpunan? Adalah membuat deklarasi peperangan. Selain membuat deklarasi peperangan, ada 5 fungsi Dewan Perhimpunan. Siapa boleh nyatakan 5 fungsi Dewan Perhimpunan? Menggumbal undang-undang, menerima duta dari negara lain, membuat deklarasi perang. Ada lagi? Perjanjian dengan negara lain. dan membincangkan hal keuangan dan percukaian. 1 lagi? Berperanan melatih ahli majlis. Okey, soalan ke-6. Berikut merupakan komponen dalam Dewan Perhimpunan. Kecuali manakah satu bukan komponen dalam Dewan Perhimpunan? Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ya, Dewan Negara dan Dewan Rakyat merupakan komponen sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Dan juri dan majlis merupakan komponen dalam Dewan Perhimpunan. 1 lagi ialah apa? Sini ada juri dan majlis. Majlis 1 lagi ialah apa? Magistrate. Ya, magistrat. Magistrate. Maklumat di atap merupakan fungsi badan pentadbiran yang dieteng. Apakah badan pentadbiran tersebut? Iaitu Dewan Perhimpunan, iaitu membuat perjanjian dengan negara lain, menerima duta asing, membuat deklarasi peperangan. Soalan 8. Apakah ciri persamaan antara sistem demokrasi yang diamalkan oleh ketua-ketua kerajaan berikut? Itu Malaysia tak Rakyat memilih ketua negara. Iaitu rakyat memilih ketua negara. Sistem demokrasi iaitu
rakyat menentukan pemimpin yang mereka mau dan membuat melalui pengundian. Soalan 9 iaitu dihitung Dewan Perhimpunan merupakan badan pentadbiran yang tertinggi. Apakah syarat yang mesti dipatuhi untuk menjadi anggota Dewan Perhimpunan? Warga negara lelaki. Ya, warga negara lelaki. Baru boleh menjadi anggota Dewan Perhimpunan. Jadual di atas menunjukkan sistem pemerintahan yang pernah diamalkan dalam tamadun Yunani. Apakah S? Iaitu sistem pemerintahan aristokrasi, iaitu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Okey, kita buat rumusan hari ini. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani. Sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani bermula dengan sistem pemerintahan apa? Monarki. Monarki diikuti oleh sistem pemerintahan oligarki, aristokrasi diganti oleh diktator dan akhirnya membentukkan sistem demokrasi di tamadun Yunani. Sistem monarki merupakan sistem beraja berdasarkan keturunan. Oligarki merupakan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan berkuasa. Aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Dan sistem aristokrasi ini diganti oleh sistem tirani, iaitu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan zalim, dan muncullah sistem demokrasi, iaitu sistem pemerintahan terakhir, iaitu sistem demokrasi, dan sistem demokrasi diwarisi hingga hari ini. Dan diamalkan oleh banyak negara, contohnya Malaysia, Indonesia, Singapura, dan sebagainya. Dan kita juga ada belajar komponen dalam Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan merupakan sistem badan pentadbiran yang tertinggi, dan di bawah Dewan Perhimpunan ada 3 badan lagi, iaitu apa? Siapa boleh nyatakan 3 komponen di bawah Dewan Perhimpunan? Ini boleh nyatakan 3 komponen di bawah Dewan Perhimpunan atau badan di bawah Dewan Perhimpunan. Majlis, magistrat dan juri. Betul, jawapannya adalah majlis, magistrat dan juri ialah komponen di bawah Dewan Perhimpunan, dan mereka ada tugas-tugas tersendiri. Dan kita juga ada belajar keanggotaan dan fungsi Dewan Perhimpunan. Keanggotaan Dewan Perhimpunan adalah wakil negara lelaki eteng, memegang jawatan selama 6 bulan hingga 1 tahun, bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan, dan semua wakil negara sama ada lelaki atau wanita dibenarkan menghadiri perhimpunan. Dan kita juga ada belajar fungsi Dewan Perhimpunan. Sila nyatakan 6 fungsi Dewan Perhimpunan. Siapa nak nyatakan fungsi Dewan Perhimpunan? Aisyah boleh nyatakan tak fungsi Dewan Perhimpunan? Siapa nak boleh nyatakan fungsi Dewan Perhimpunan? Adrian? Saya cikgu. Muhammad Din, sila nyatakan. Fungsi Dewan Perhimpunan, cikgu. Dan apakah fungsi? Ada 6 fungsi, sila nyatakan 6 fungsi Dewan Perhimpunan tersebut. A. Melantik ahli majlis. B. Menggubal undang-undang. C. Membuat deklarasi peperangan. D. Menjalinkan perjanjian dengan segera dengan negara lain. E. Membincangkan hal kewangan dan percikaian. F. Menerima duta dari negara asing. Terima kasih Muhammad Din. Ini saja daripada kelas hari ini. Okey. Sekian terima kasih. Ini saja daripada kelas hari ini. Sekian terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sama-sama.